mengapa Malaysia melibatkan diri dalam pertubuhan ASEAN? Sebab yang pertama adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta kemajuan sosial. Yang kedua, untuk memupuk kerjasama yang aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal dan pentadbiran. Yang ketiga, membekalkan bantuan dan latihan. Yang keempat, memperluaskan perdagangan komoditi antarabangsa. Dan sebab yang kelima, untuk meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan. Bagaimana Malaysia memainkan peranan dan sumbangan dalam persatuan ASEAN? Yang pertama, bekerjasama dalam bidang politik dan keselamatan. Kerjasama dalam bidang politik dan keselamatan menjadi agenda utama ASEAN pada peringkat awal penubuhannya. Antara agenda penting ASEAN yang melibatkan isu-isu politik dan keselamatan ialah Zovan, iaitu kawasan aman, bebas dan berkecuali. Tujuan pengisytiharan Zovan ialah untuk menjamin keamanan serantau melalui dasar perkecualian serantau. Selain itu, untuk menjamin keamanan dan keselamatan politik di Asia Tenggara bagi mengelakkan campur tangan pihak luar. Sebarang pertikaian di Asia Tenggara harus diselesaikan secara aman dan bukan secara kekerasan. Setiap negara harus dibenarkan menentukan nasib negara sendiri. Seterusnya, wujudnya zon bebas senjata nuklear. Ia bertujuan untuk memastikan kawasan ASEAN bebas daripada ancaman senjata nuklear. Selain itu, Forum Serantau ASEAN atau dikenali ARF. Tujuan ARF dibentuk ialah untuk penyelesaian akibat dari konflik antara negara disebabkan oleh penggeseran kuasa akibat pembentukan ekonomi yang pesat, kepelbagaian dalam kawasan menyebabkan perbezaan pendekatan masalah perdamaian dan keamanan, dan konflik teritorial atau wilayah dan pertikaian yang belum selesai. Yang kedua, bekerjasama dalam bidang ekonomi menyertai kerjasama ASEAN Plus 3, iaitu bersama Jepun, Korea dan China. ASEAN Plus 3 berasal daripada EAEC yang kemudiannya menjadi ASEAN Plus 3 atas cadangan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Pakatan ini dibentuk bagi meningkatkan kerjasama antara negara Asia Timur, iaitu ekonomi, termasuk pembangunan kawasan pembangunan ekonomi Asia Timur. Yang kedua, kewangan, termasuk memerhati aliran modal kawasan. Yang ketiga, pembangunan sosial dan sumber manusia. Dan yang keempat, pembangunan saintifik dan teknikal, budaya dan informasi, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, menganggotai kawasan perdagangan bebas ASEAN, iaitu AFTA. AFTA dapat direalisasikan melalui Perjanjian Skim Tarif Samarata, iaitu CEPT. Tujuan AFTA untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pusat perkilangan untuk pasaran dunia. Yang kedua, membolehkan barangan ASEAN menembusi pasaran anggota-anggota dengan bebas melalui pemansuhan tarif antara wilayah dan halangan bukan tarif. Yang ketiga, sektor perkilangan ASEAN akan menjadi lebih efisien dan kompetitif. Dan yang keempat, menghapus sekatan perdagangan dua hala. Yang kelima, menggalakkan kerjasama perdagangan. Dan yang terakhir, meluaskan dan meningkatkan pasaran negara serantau. Pembangunan segitiga pertumbuhan. Pembangunan segitiga pertumbuhan adalah satu kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil dalam wilayah ASEAN yang melibatkan 3 atau 4 buah negara yang bersempadan. Kerjasama ini adalah untuk memajukan sub-wilayah yang berjiran di dalam ASEAN.
Ia merupakan satu kerjasama yang menumpukan kepada modal, buruh, teknologi, telekomunikasi, keselamatan dan perdagangan. Ini adalah segitiga pertumbuhan. IMSGT iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura berada di selatan segitiga. IMTGT iaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand terletak di utara segitiga. Seterusnya ialah rancangan pembangunan ekonomi segitiga pertumbuhan. Ia memfokuskan kepada pembangunan sektor pelancongan, sektor pengangkutan dan perhubungan, sektor telekomunikasi, sektor perikanan dan pertanian, sektor perindustrian, kerjasama sektor perhutanan, kerjasama infrastruktur fizikal, perdagangan, pelaburan, pengeluaran buruh dan teknologi. Apakah tujuan kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN? Tujuan yang pertama adalah untuk mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawasan yang terbabit. Tujuan yang kedua, untuk memperluaskan pasaran dan perdagangan. Yang ketiga, perkongsian pelaburan modal. Yang keempat, perkongsian teknologi, R&D dan inovasi baharu. Dan yang kelima, pengaliran buruh dan tenaga pakar. Berikut adalah masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN. Masalah yang pertama adalah kegawatan ekonomi serantau. Ini akan menjejaskan pelaksanaan projek yang telah dirancang. Yang kedua, masalah fizikal, iaitu bentuk muka bumi yang bergunung ganang berpulau adalah sukar untuk dimajukan. Masalah yang ketiga, masalah teknologi dan kepakaran yang rendah. Yang keempat, masalah politik, iaitu tuntutan bertindih dan ancaman lanun. Dan yang terakhir, masalah pasaran terhad, iaitu jumlah penduduk, kemiskinan menyebabkan kuasa beli rendah. Bukan itu saja, Malaysia turut menyertai kerjasama dalam sektor kewangan. Yang pertama, ASEAN Banking Council. Ia telah ditubuhkan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN. Yang kedua, Syarikat Kewangan ASEAN. Syarikat ini memberi kemudahan kewangan kepada projek-projek usaha sama ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MABIM. MABIM berperanan untuk meningkatkan mutu dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Ia mengembangkan bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang lebih setaraf dengan bahasa moden yang lain. Dan MABIM juga berperanan untuk meningkatkan semangat persaudaraan antara negara anggota. Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau CMIO. CMIO menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya dan sains. Antara projek yang telah dilaksanakan oleh CMIO adalah RELC di Singapura, Innotech di Filipina dan Rexam di Malaysia. Berikutnya adalah isu-isu semasa dalam ASEAN. Isu yang pertama ialah Piagam ASEAN. Piagam ASEAN bertujuan untuk mewujudkan mekanisme hak asasi manusia di rantau ini. Ia membentuk satu landasan perundangan dan mengubah wajahnya daripada satu himpunan longgar negara serantau kepada yang terikat dengan peraturan. Ia menjadikan ASEAN lebih relevan dan kuat dalam menghadapi cabaran. Piagam ini menggariskan prinsip pegangan ASEAN. Ia mengukuhkan lagi Sekretariat ASEAN di Jakarta dan menetapkan kriteria kemasukan anggota baharu dan menyelesaikan masalah. Isu yang kedua adalah isu Komuniti Ekonomi ASEAN AEC atau Pasaran Tunggal ASEAN. AEC berperanan untuk mewujudkan pasaran tunggal negara anggota, menarik minat pelabur luar ASEAN,
mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan, meningkatkan taraf hidup negara serantau dan bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa. Antara faedah AEC kepada Malaysia adalah keluaran pasaran lebih 20 kali ganda, peluang ekonomi yang lebih luas memandangkan rantau ASEAN sedang membangun, peningkatan golongan pertengahan di ASEAN, sumber asli yang banyak seperti minyak dan gas, kayu-kayuan, galian, kelapa sawit, getah, struktur ekonomi perindustrian, pembangunan modal insan, peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung FDI dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Isu yang ketiga, isu komuniti ASEAN. Komuniti ASEAN akan berasaskan 3 tonggak. Tonggak yang pertama adalah Komuniti Politik Keselamatan ASEAN. Tonggak yang kedua, Komuniti Ekonomi ASEAN. Dan tonggak yang ketiga, Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Fokus bagi komuniti ASEAN untuk 10 tahun yang akan datang ialah penekanan terhadap rakyat ASEAN dan kesejahteraan, meningkatkan kesedaran tentang ASEAN dan visinya untuk menjadi komuniti yang lebih bersatu dari segi politik dan integrasi, padu dari segi ekonomi, bertanggungjawab dari segi sosial. Ia memastikan kebebasan asas, hak asasi manusia dan kehidupan lebih baik bagi semua warga ASEAN dan berwawasan menjadi pemain global. Seterusnya, Dokumen ASEAN 2025 bersama melangkah ke hadapan. Dokumen ini telah ditandatangani oleh pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-27. Dokumen ASEAN 2025 menggariskan laluan bagi pembinaan komuniti ASEAN bagi 10 tahun yang akan datang. Ia juga menjadi pelan tindakan berwawasan yang menggariskan matlamat dan aspirasi ASEAN. Fokus bagi komuniti ASEAN lebih penekanan terhadap kesejahteraan rakyat ASEAN, memastikan hak kebebasan asas, hak asasi manusia dan kehidupan lebih baik warga ASEAN, memperkukuhkan Sekretariat ASEAN. 3 teras ASEAN. Teras yang pertama, Komuniti Politik Keselamatan. Teras yang kedua, Komuniti Ekonomi. Dan teras yang ketiga, Komuniti Sosio Budaya. Antara faedah ASEAN 2025 kepada warga ASEAN. Faedah yang pertama adalah kehidupan yang lebih bersatu, terjamin dan aman. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan asas dan keadilan sosial. Menikmati lebih kemakmuran menerusi peningkatan peluang-peluang ekonomi, peningkatan perhubungan serantau, kemudahan perjalanan dan menikmati akses kepada produk dan perkhidmatan. Apakah faedah ASEAN 2025 kepada rakan-rakan kongsi ASEAN? Antara faedahnya adalah mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Yang kedua, menangani isu-isu luaran. Yang ketiga, menangani cabaran keselamatan bukan tradisional. Dan yang keempat, meningkatkan aktiviti ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Berikutnya adalah isu-isu antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN. Isu Malaysia dengan Singapura adalah tambak laut, bekalan air mentah dan simpanan wang pekerja. Isu Malaysia dengan Indonesia pula, pendatang tanpa izin, pencerobah nelayan dan juga lanun. Isu Malaysia dengan Thailand, pencerobohan nelayan dan keganasan di selatan Thailand. Dan isu Malaysia antara Filipina adalah tuntutan ke atas Sabah dan juga Lanun. Faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia hasil penglibatannya dalam ASEAN. Faedah yang pertama adalah faedah ekonomi. Melalui perjanjian keutamaan perdagangan iaitu PTA, barangan Malaysia boleh menembusi pasaran ASEAN dengan lebih mudah tanpa sekatan. Dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju. Perkongsian modal menerusi konsep pelaburan bersama dan perluasan saiz
pasaran. Faedah yang kedua adalah faedah sains dan teknologi serta inovasi. Perkongsian teknologi, R&D dan inovasi baru dalam semua bidang seperti perindustrian, tenaga, pertanian, perikanan, perhutanan, pengangkutan, telekomunikasi, kewangan dan lain-lain. Faedah yang ketiga, faedah sumber-sumber pengeluaran. Faedah daripada kerjasama dan perkongsian sumber-sumber pengeluaran seperti sumber tenaga dan sumber alam mewujudkan keadaan saling melengkapi. Kekurangan sesebuah negara boleh ditampung oleh kelebihan dari negara lain. Faedah yang keempat, faedah tenaga buruh dan kepakaran. Daripada kerjasama dan perkongsian tenaga buruh dan kepakaran, kekurangan buruh di Malaysia boleh ditampung oleh penawaran buruh dari negara jiran. Faedah yang kelima, kelestarian alam sekitar. Perkongsian menjaga alam sekitar, saling kerjasama dalam menangani masalah alam sekitar seperti jerebu dan tumpahan minyak. Faedah yang terakhir, kestabilan politik dan keselamatan. Menikmati faedah daripada kestabilan politik serantau menerusi konsep Zulfan, semangat kejiranan dan dasar tidak campur tangan hal ehwal politik dalam negara-negara ASEAN, bersama dalam menjaga keselamatan serantau seperti ancaman lanun dan jenayah rentas sempadan. Pada slide yang terakhir adalah cabaran dalam ASEAN. Cabaran yang pertama adalah kurangnya permintaan daripada pasaran dunia terhadap sumber bahan utama. Cabaran yang kedua, pergantungan kepada negara-negara maju masih berlanjutan. Cabaran yang ketiga, persamaan pengeluaran dan pemasaran menyebabkan persaingan sesama sendiri. Dan yang keempat, pelaksanaan projek ekonomi mengikut kepentingan negara sendiri dan bukannya kepentingan serantau.